Hai, selamat datang ke channel One Facts. Sila subscribe channel kami dan jangan lupa tekan button lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada kami. Okey, kita mulakan fakta kita. Siapa sebenarnya etnik Uyghur dan mengapa kerajaan China menindas mereka? Etnik Uyghur adalah umat Islam yang berbahasa Turki dari rantau Asia Tengah. Sebahagian besar Uyghur tinggal di wilayah autonomi Xinjiang, China di utara barat negara itu. Etnik ini adalah salah satu daripada beberapa minoriti Islam yang dianiaya di Xinjiang, termasuk Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan Hui. Nama rantau itu sendiri mencadangkan bahawa Uyghur mempunyai autonomi dan takbir urus sendiri. Tetapi, sama seperti Tibet, Xinjiang adalah wilayah dikawal ketat di China. Dan banyak masyarakat Uyghur juga tinggal di negara-negara jiran China seperti Uzbekistan dan Kazakhstan. Malah dianggarkan seramai 3,000 orang Uyghur tinggal di Australia. Terdapat kira-kira 10 juta Uyghur di China dan sekurang-kurangnya sebanyak 300,000 lagi di Uzbekistan, Kazakhstan. Dan pada awal abad ke-21, Presiden China Xi Jinping telah melaksanakan pendekatan tegas terhadap golongan minoriti Islam yang tinggal di Xinjiang, terutama Uyghur. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kerajaan China telah memasang alat pengawasan berteknologi canggih di seluruh rantau ini dan jumlah polis juga melihatkan peningkatan. Umat Islam minoriti ditangkap dan dipenjarakan dengan sewenang-wenangnya dan kini dianggarkan kira-kira 1 juta orang Uyghur ditahan dalam kem yang mana digelar sebagai pusat latihan vokasional oleh kerajaan China. Ini adalah pusat tahanan yang dibina khas dan beberapa daripadanya merupai penjara dengan tahap keselamatan tinggi. Siasatan oleh pihak berkuasa baru-baru ini mendapati bahawa 28 buah kem tahanan telah berkembang di seluruh Xinjiang sebagai sebahagian daripada program penalukan China. Aktivis Uyghur mengatakan China mengendalikan hampir 500 kem tahanan dan penjara di Xinjiang berdasarkan imej satelit. Terdapat bukti yang semakin banyak tentang pelanggaran hak asasi manusia di dalam kem tersebut serta laporan kematian dalam tahanan dan buruh paksa. Anggota keluarga Uyghur yang tinggal di luar China dilaporkan meminta bukti bahawa keluarga mereka masih hidup dari Beijing berkenaan dengan kehilangan ahli keluarga mereka di Xinjiang. The Guardian baru-baru ini melaporkan anggaran bahawa 80% daripada Uyghur di Australia mempunyai saudara yang telah hilang, mungkin dimasukkan ke dalam kem. Sejarah diskriminasi etnik Uyghur. Republik Rakyat China menjadikan Xinjiang sebahagian daripada negara mereka pada tahun 1949. Ketika itu, etnik Uyghur dianggarkan berjumlah sekitar 76% daripada keseluruhan penduduk rantau ini. Orang Cina berbangsa Han iaitu kumpulan etnik majoriti di China hanya menyumbangkan sebanyak 6.2% di Xinjiang dan baki yang lain dirangkumi oleh kumpulan minoriti lain. Sejak tahun 1949, penghijrahan orang Han ke rantau ini telah mengubah nisbah etnik di mana statistik rasmi menunjukkan populasi kini terdiri daripada 40% orang Uyghur dan 40% orang Han. Kerajaan China telah menghijrah Xinjiang ini sebagai tanah jajahan. Tetapi tindakan memasuki Xinjiang sebahagian daripada China pada tahun 1949 mewakili
penjajahan kepada minoriti Islam di Xinjiang dan sebahagian daripada penduduk telah menentang pemerintahan Beijing. Ramai daripada mereka ini enggan bercakap Mandarin, sementara yang lain berkempen untuk merdeka. China menganggap sebarang rasa tidak puas hati untuk kritikan terhadap Parti Komunis China sebagai satu ancaman. Semasa kempen Great Leaps Forward oleh Parti Komunis dari tahun 1958 hingga 1962, etnik dan agama telah ditekankan sebagai halangan untuk kemajuan dan adat yang mundur. Tindakan keras yang brutal pada tahun 1980-an dan 1990-an membawa kepada sejumlah besar orang Uyghur yang melarikan diri dari China untuk mencari suaka. Mengapa kerajaan China menganiaya etnik Uyghur? China mengatakan bahawa tindakan keras berupa penahanan itu perlu untuk mencegah keganasan dan menghapuskan ekstremis Islam. Tindakan itu adalah sebahagian daripada kempen yang lebih besar oleh Xi Jinping untuk mempromosikan nasionalisme Han sebagai kuasa penyatu. Han adalah etnik minoriti di China, dan untuk menindas mana-mana etnik, kebudayaan atau keagamaan yang mungkin bersaing untuk mendapatkan kesetiaan popular dengan Parti Komunis China. Pertembungan di antara orang Uyghur dan Han China mengorbankan kira-kira 200 orang, dan menurut pihak kerajaan China, kebanyakan daripada mangsa terdiri daripada orang Han. China menyalahkan etnik Uyghur dan telah berjanji untuk menghapuskan ideologi Islam dalam kalangan penduduk Uyghur. Keadaan semasa di Xinjiang. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, kerajaan China telah melabelkan kumpulan etnik Uyghur sebagai pengganas kolektif. Ini telah memberikan alasan yang kuat kepada China untuk membenarkan transformasi Xinjiang menjadi sebuah negeri yang diawasi ketat. Juga terdapat peningkatan Islamofobia di seluruh China. Islamofobia adalah kekuatan kebencian atau prejudis terhadap agama Islam atau umat Islam umumnya, terutama apabila dilihat sebagai kuasa geopolitik atau sumber keganasan. Keadaan dalam kem tahanan Xinjiang. China mendakwa bahawa pusat penahanan di Xinjiang adalah untuk latihan vokasional. Tetapi perbicaraan Kongres Amerika Syarikat tentang kem-kem ini dan laporan seterusnya mencirikan kem-kem tersebut sebagai pusat pendidikan semula politik. Pendidikan ini melibatkan indoktrinasi harian, iaitu menanamkan ideologi komunis dan percubaan untuk membasmi budaya, bahasa dan agama golongan minoriti. Maklumat mengenai apa yang sebenarnya berlaku di kem-kem adalah terhad. Tetapi banyak tahanan yang telah melarikan diri dari China menggambarkan ianya sebagai satu keadaan yang sangat teruk. Menurut mereka, tahanan dipaksa untuk berjanji setia kepada Parti Komunis China dan meninggalkan Islam, serta menyanyikan puji-pujian untuk komunis dan belajar bahasa Mandarin. Apa yang melaporkan keadaan seperti penjara dengan kamera dan mikrofon memantau setiap langkah dan ucapan mereka. Lain-lain mengatakan bahawa mereka disesa dan sangat kekurungan tidur semasa soal siasat. Wanita telah berkongsi kisah penjeraan seksual, dengan beberapa orang mengatakan bahawa mereka terpaksa menjalani pengguguran atau mempunyai alat kontraseptif yang ditanam tanpa kerelaan mereka. Beberapa tahanan yang dibebaskan mempertimbangkan untuk membunuh diri atau telah menyaksikan orang lain membunuh diri. Penahanan paksa ini juga mengganggu keluarga
kanak-kanak yang mana ibu bapa mereka dihantar ke kem tahanan dipaksa untuk tinggal di rumah anak yatim yang dikendalikan oleh pihak kerajaan. Ibu bapa Yugor yang tinggal di luar China sering menghadapi pilihan yang sukar, iaitu sama ada pulang ke kampung halaman untuk bersama anak-anak mereka dan berhadapan risiko untuk dihalau, atau tinggal di luar negara dalam keadaan dipisahkan dari anak-anak mereka dan tidak dapat menghubungi mereka. Laporan baru-baru ini telah mengenal pasti lebih daripada 100 intelektual Yugor termasuk penulis, penyair dan wartawan adalah antara mereka yang ditahan. Penganiayaan intelektual yang menyuarakan menentang penindasan dan meneruskan amalan tradisional terhadap orang Yugor berlaku walaupun mereka bersikap sederhana dalam pandangan mereka dan berusaha ke arah pendamaian. Menekan kerajaan China. Xinjiang secara geografinya adalah sangat penting dalam inisiatif Belt and Road oleh China. Strategi pembangunan yang melibatkan infrastruktur dan pelaburan di Eropah, Asia dan Afrika. Ini boleh memberi ruang kepada masyarakat antarabangsa untuk menyerapkan tekanan diplomatik dengan cara sekatan. Pilihan lain adalah pergantungan atau penyalikan diri daripada perjanjian Belt and Road yang sedia ada. Negara-negara luar termasuklah Malaysia mempunyai tugas untuk campur tangan dalam masa Beijing untuk mematuhi hak asasi manusia antarabangsa. Umat Islam di seluruh dunia juga telah melakukan tunjuk perasaan terhadap penindasan etnik Yugor oleh China, perkara yang sama dilakukan oleh pemain bola sepak antarabangsa Jerman dan kelab Arsenal, Mesut Ozil. Walaupun dikecam oleh rakyat dan peminat China, beliau tetap berpegang teguh dengan kenyataannya. Diharapkan lebih ramai tokoh-tokoh ternama dan selebriti terkenal dapat menerka penentangan ini.